Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni kita akan teruskan lagi pelajaran kita, iaitu imbuhan akhiran an. Minggu lepas dan minggu sebelum ni kita dah pun belajar tentang imbuhan akhiran an, padanan huruf alif, nun dan juga padanan huruf nun. Baiklah, untuk minggu ini kita akan teruskan pengajian kita dengan tajuk imbuhan an, padanan huruf hamzah nun. Jom. Baik, apakah dia syarat untuk kita padankan imbuhan an dengan padanan huruf hamzah nun ini? Iaitu dia ada satu saja, iaitu akhir kata dasar itu adalah huruf A. Saya ulang balik, iaitu apabila akhir kata dasar itu adalah huruf A. Mudah saja. Macam mana? Contohnya perkataan seperti ini. Awak boleh tengok. Yang pertama sekali iaitu perkataan Sara. Okey, perkataan apa? Sara. Ejaan Jawi dia macam mana? Sin alif, ra alif. Sara. Okey, jelas. Seterusnya, perkataan yang kedua, contohnya usaha. Okey, perhatikan kata dasar ini, akhirnya huruf apa? Huruf A. Macam mana nak eja untuk Jawi? Alif, waw, sin, ha alif. Usaha. Seterusnya, perkataan lain supaya awak mudah faham, iaitu akhir kata dasar itu adalah huruf A. Saya bawa contoh jelma. Okey, cuba tengok perkataan ini, iaitu jelma. Tengok, perhatikan kata dasar ini, akhir hurufnya adalah huruf A. Jadi, ejaan Jawinya bagaimana? Jim, lam, mim, alif. Okey, jelas? Lagi, perkataan lain. Saya suka bawa contoh yang banyak supaya awak jelas. Sebab Jawi ni, dia nak mudah kita faham hanya satu, iaitu kita kena tengok banyak-banyak contoh. Okey, kita perbanyakkan contoh supaya apabila kita tengok contoh, kita akan cepat faham. Okey, jelas? Baik, lagi contoh lain. Kata dasar, akhir kata dasar tu adalah huruf A. Beza. Okey, beza. Cuba tengok kata dasar ini, beza. Akhirnya huruf apa? Panda, iaitu huruf A. Baik, macam mana nak eja Jawi? Iaitu ba, ya, za, alif. Beza. Baik, seterusnya perkataan lain, bawa. Apa dia? Bawa. Cuba perhatikan kata dasar ini, akhir sekali huruf apa? Huruf A juga. Okey, macam mana eja untuk Jawi? Iaitu ba alif, waw alif. Okey, jelas. Perkataan lain pula, cipta. Cipta. Tengok perkataan cipta ni, akhir sekali adalah huruf apa? Iaitu huruf A. Okey, macam mana untuk ejaan Jawi? Iaitu ja, ya, pa, ta, alif. Cipta. Okey, jelas. Baik, seterusnya, cuba tengok perkataan ini pula, iaitu jaga. Jaga. Tengok, akhir kata perkataan ini adalah huruf A. Okey, macam mana nak eja Jawi? Iaitu jim, alif, ga. Jaga. Okey, seterusnya perkataan merdeka. Tengok perkataan merdeka ni, akhir sekali adalah huruf A. Okey, A. Jadi, ejaan Jawinya macam mana? Mim, ra, dal, ya, kaf. Merdeka. Seterusnya, perkataan sangka. Sangka. Tengok perkataan sangka ni, di akhir sekali huruf apa? Iaitu huruf A. Macam mana eja Jawi? Iaitu senang saja, sin, ga, kaf. Sangka. Seterusnya, raja. Tengok perkataan raja ni, akhir sekali huruf apa? Iaitu huruf A. Anda, bagus. Macam mana eja huruf raja dalam Jawi? Iaitu ra, alif, jim. Raja. Seterusnya, perkataan seterusnya, iaitu tanya. Tanya. Tengok hujung perkataan tanya ini adalah huruf apa? Huruf A. Jadi, ejaan Jawinya macam mana? Ta, alif, nya. Tanya. Okey, seterusnya, akhir sekali contoh saya bawa datang untuk awak, iaitu rasa. Tengok perkataan rasa, akhir sekali huruf apa? Iaitu huruf A. Macam mana ejaan Jawinya? Adalah ra, alif, sin. Rasa. Baik,
sekarang saya nak awak perhatikan kedua-dua kolom ni. Okey, kedua-dua kumpulan ni saya bahagikan siap-siap untuk perkataan sara, usaha, jelma, beza, bawa dan juga cipta. Saya letak satu kumpulan khusus. Okey, nampak? Baik, seterusnya tengok satu lagi kumpulan yang kedua. Saya letak perkataan jaga, merdeka, sangka, raja, tanya dan rasa. Saya letak satu kumpulan yang lain sebelah-sebelah. Mesti kalangan awak tertanya-tanya, kenapa ustaz buat macam ni? Baik, pertama sekali saya nak awak perhatikan betul-betul, iaitu saya eja untuk kolom yang pertama ni. Tengok huruf A, iaitu kata dasar dia yang terakhir sekali. Huruf A yang akhir sekali, iaitu huruf A akhir sekali, iaitu huruf A, dan juga jawinya pula. Cuba tengok jawi. A dalam bahasa Jawi, dalam Rumi kita eja S-A-R-A, sara. Kita eja S-A-R-A, sara. Jadi jawi dia pula saya eja sin alif, ra alif. Semuanya adalah padanan huruf alif, alif, alif. Jadi di dalam kotak sebelah ini adalah akhir sekali, semuanya ada huruf alif, iaitu padanan untuk huruf A. Sebab apa? Akhir semua perkataan yang ada itu adalah sara, usaha, jelma, beza, bawa dan juga cipta tu adalah akhir sekali huruf A. Maka kita jawikan dalam tulisan Jawi, mesti kita padankan dengan huruf alif. Okey, jelas. Bagaimana pula contoh di dalam bahagian kategori yang ni pula? Perasan tak beza dia apa? Iaitu akhir huruf tu semua A juga, okey? A, jaga, merdeka, sangka, raja, tanya dan rasa. Tetapi awak perhatikan jawinya. Cuba tengok jawi. Jawi ada tak huruf alif? Jaga, saya je jaga tadi. Tak ada ke? Merdeka, ada tak selepas huruf kaf tu huruf alif? Tak ada. Sangka, lepas huruf sangka, lepas huruf K tu, lepas huruf kaf tu ada tak huruf alif? Tak ada. Raja pula, selepas huruf jim tu ada tak huruf alif? Tak ada. Nya, selepas huruf nya tu ada tak huruf alif? Tak ada. Lepas huruf sin ada tak huruf alif? Ada tak huruf alif? Tak ada. Sedangkan apa yang kita belajar sebelum ni adalah apabila huruf A padanan hurufnya adalah alif. Tapi kenapa kolom ni tak ada? Di sini saya nak awak bagi perhatian betul-betul. Tengok baik-baik. Kenapa saya letak kedua-dua ni? Saya letak dua kategori ni supaya awak jelas. Sebab kita nak jawikan nanti dengan padanan huruf hamzah nun, kita kena hati-hati untuk perkataan-perkataan ni. Okey. Setakat ni awak faham dah kenapa saya letak dua kolom ni? Saya nak awak betul-betul awak faham, awak tengok betul-betul. Okey, sebab apa? Sebab kolom yang ada alif ni semuanya adalah kata yang dijawikan mengikut kaedah yang betul. Sara, dia mesti ada alif. Lepas tu pula perkataan yang sebelah ni pula, jaga. Kenapa tak ada alif? Kerana perkataan asalnya kita jawikan ikut kaedah memang tak ada alif. Yang ni saya akan ajar minggu seterusnya kenapa adanya kita perlu buang alif di ujung, kenapa kita tak perlu buang alif di hujung. Kita akan belajar nanti. Cuma untuk tajuk minggu ini, imbuhan an padanan huruf hamzah nun, awak kena betul-betul faham dua kolom ni, iaitu adanya huruf alif dan juga tak ada huruf alif. Jadi macam mana nak buat? Baik, untuk perkataan sara, usaha, jelma, beza, bawa dan ciptaan ni, yang mana ada huruf alif akhir perkataan tu, awak mesti padankan imbuhan tu dengan huruf hamzah nun sahaja. Sebab apa? Syarat untuk kita padankan imbuhan an dengan hamzah nun, akhir kata dasar tu mestilah huruf A. Contohnya seperti dalam kolom yang awak tengok ni, iaitu sara, usaha, jelma, beza, bawa, cipta. Baik, sekarang saya nak bawa imbuhan an. Saya masukkan imbuhan an untuk kedua-dua kolom ni.
Baik, saya start dengan Sara dulu. Baik, cuba tengok betul-betul di skrin awak. Perkataan Sara, apabila kita masukkan imbuhan, dia akan jadi perkataan kata dasar Sara. Apabila kita masukkan imbuhan an, maka dia akan jadi saraan. Saraan. Okey, saraan. Macam mana kita nak jawikan? Ni saraan. Jadi macam mana nak eja saraan, iaitu sin, alif, ra, alif, hamzah, nun. Okey, jadi saraan. Jelas? Baik, perkataan usaha pula saya bawa masuk imbuhan an, maka jadi perusahaan. Jelas? Contoh perkataan perusahaan. Nak eja macam mana? Senang saja. Para, per, alif, waw, sin, ha, hamzah, nun. Perusahaan. Okey, jelas. Baik, seterusnya perkataan jelma. Apabila dia menerima imbuhan an, maka perkataan ini akan jadi jelmaan. Baik, sekarang kita nak jawikan perkataan jelmaan ni. Jim, lam, mim, alif, hamzah, nun. Okey, jelas. Baik, seterusnya perkataan beza. Apabila perkataan beza menerima imbuhan an, dia akan jadi perkataan seperti ini, iaitu bezaan. Ada perkataan an, dia menerima perkataan an. Jadi kita nak jawikan bezaan ni macam mana? Mudah saja, iaitu baya, za, alif, hamzah, nun. Bezaan. Seterusnya perkataan bawa. Perkataan bawa ni menerima imbuhan an. Jadi contohnya bawaan. Baik, bawaan. Macam mana kita nak jawikan perkataan bawaan ni? Ba, alif, waw, alif, hamzah, nun. Bawaan. Seterusnya, terakhir sekali untuk kategori ni, cipta. Apabila perkataan cipta ni menerima imbuhan an, dia akan jadi ciptaan. Jadi macam mana kita nak jawikan adalah caya, pa, cipta, alif, ta. Cipta, hamzah, nun, an. Jadi ciptaan. Okey, mudah. Baik, sekarang cuba kita tengok kategori yang kedua pula. Yang ni tadi, iaitu semua perkataan ni hujung dia tak ada pun huruf alif. Tadi kategori yang pertama tadi semuanya ada huruf alif di akhir ke? Sebab apa? Sebab hujung perkataan tu semuanya adalah huruf A. Tapi bagaimana dengan perkataan-perkataan ni? Semua perkataan-perkataan ni ada huruf A juga. Tetapi apabila dijawikan, tak ada pun huruf alif. Kenapa? Nanti kita akan belajar pada pelajaran akan datang. Okey, setakat tu jelas? Okey, kalau jelas, jom kita tengok perkataan jaga. Bagaimana dia menerima imbuhan an? Iaitu contohnya, jaga apabila menerima imbuhan an, maka perkataan tu akan jadi jagaan. Okey? Jadi macam mana kita nak jawikan jagaan ni? Untuk perkataan ni, awak kena ingat. Yang ni saja awak kena ingat. Iaitu awak perlu tambah alif. Asal jawi dia memang tak ada alif. Sebab tu saya bezakan perkataan ni. Kalau yang perkataan tadi macam saraan, usahaan, perusahaan, jelmaan, bezaan, bawaan, ciptaan, semua tu adalah hujung dia tu memang dah ada dah. Bila asal-asal jawi dia, asal-asal ejaan jawi dia tu memang dah ada alif. Okey, cuma untuk perkataan jagaan ni, ke akhir dia tu tak ada huruf alif. Bila tak ada huruf alif, maka apabila kita nak jawikan imbuhan an ni, dia akan jadi masalah. Jadi kaedah dia senang saja, awak perlu tambah alif saja. Jadi macam mana nak eja dia? Iaitu jim, alif, ga, alif. Yang ni kena tambah ni. Kena tambah. Kenapa? Sebab perkataan jaga pada asalnya tidak ada huruf alif. Jadi bila masuk imbuhan an, kita nak masukkan dengan hamzah nun, maka kita kena tambah alif di sini. Okey, jelas. Jadi jim, alif, ga, alif. Okey, alif tambahan hamzah nun. Macam biasa, hamzah nun juga.
Okey, jadi jagaan dalam jawi adalah jim alif, ga alif, hamzah, nun. Okey, jelas. Baik, kalau tak jelas kita tengok contoh yang kedua pula, iaitu merdeka. Jadi kalau dia menerima imbuhan an, kita nak buat macam mana? Iaitu kita tengok dulu perkataan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dalam jawi adalah kaf, mim, ra, dal, ya, kaf, alif, hamzah, nun. Okey, jelas, mudah saja. Seterusnya perkataan sangka. Macam mana kalau dia menerima imbuhan an, iaitu sangkaan. Macam mana kita nak jawikan? Iaitu sin, ga, kaf, alif. Alif ni ditambah hamzah, nun. Kenapa alif ditambah? Kerana asal jawi untuk sangka ni tak ada huruf alif. Okey, jelas. Seterusnya perkataan raja. Baik, kalau dia menerima imbuhan an, apa dia akan jadi? Perkataannya adalah kerajaan. Baik, macam mana kita nak jawikan? Iaitu kaf, ra, alif, jim, alif. Kita tambah alif. Okey, lepas tu an, imbuhan an, hamzah, nun. Jadi kerajaan. Jelas? Kenapa kita tambah alif? Kerana perkataan asal untuk raja ni tak ada alif. Okey, kalau awak tanya masa pening lagi kenapa tak ada alif perkataan asal dia, nanti kita akan belajar pada minggu seterusnya. Okey, jelas. Baik, seterusnya perkataan tanya. Tanya. Kalau dia menerima imbuhan an, macam mana perkataan ni yang jadi? Iaitu pertanyaan. Macam mana kita nak eja pertanyaan? Mudah saja. Ba, ra, per, ta, alif, nya. Okey, nya apabila dia bersambung dengan huruf alif ataupun bersambung dengan mana-mana huruf selepasnya, maka titiknya, nya ni, 3 titik nya ni akan duduk bawah 3 titik. Okey, jelas. Lepas huruf nya, alif. Alif ni kita tambah. Lepas tu, lepas huruf alif, imbuhan an. Baik, imbuhan an apa dia? Iaitu hamzah, nun. Okey, jelas. Lepas tu perkataan terakhir, rasa. Okey, rasa. Macam mana kalau menerima imbuhan an, iaitu perasaan. Macam mana kita nak jawikan? Senang saja. Ba, ra, alif, pera, sin, alif. Alif ni kita tambah hamzah, nun. Jadi perasaan. Okey, jelas. Okey, jadi kesimpulannya, hasil pembelajaran kita hari ini adalah untuk kita padankan imbuhan an ni, perlu kita lihat kata dasarnya, iaitu akhir huruf kata dasar tu mestilah huruf A. Cuma apabila akhir huruf A di akhir ni, dua permasalahan, iaitu apabila kita menjawikan sesuatu perkataan tu, akhir huruf A ni dikekalkan, iaitu akhir huruf A ni, iaitu padanan huruf alif dikekalkan. Ada juga. Yang kedua, ada juga akhir huruf A ni, iaitu padanan huruf alif digugurkan. Macam contoh perkataan-perkataan tadi. Okey, macam mana kita nak buat? Iaitu untuk perkataan yang memang dah ada huruf alif di akhirnya, kita hanya tambah hamzah, nun. Bagi perkataan yang asalnya tak ada huruf alif, maka kita perlu tambah alif di akhirnya, iaitu alif, hamzah, nun. Itu je sebenarnya. Okey, saya harap awak betul-betul faham. Sekiranya awak masih lagi tak faham dengan ataupun jelas, jom kita buat latihan dulu, supaya apabila kita buat latihan ni, awak akan lebih faham. Sekarang kita tengok latihan. Okey, latihannya mudah saja. Kita ada 2 kolom, iaitu kolom yang pertama, ni saya letak perkataan. Tengok baik-baik, latihannya adalah kolom yang pertama ni ada 5 baris. Kolom yang pertama ni ada 5 baris, iaitu saya letak perkataan pujaan, celaan, jutaan, percintaan dan juga deraan. Okey,
Kenapa saya letak kolom ni? Iaitu kolom ni adalah akhir huruf A tu padanannya adalah huruf alif ke? Maka alif dia tu dikekalkan. Ya, maka macam mana awak nak masukkan perkataan an? Mudah je, iaitu awak masukkan hamzah nun. Jadi saya nak bantu awak ni, sebenarnya nak mudahkan awak. Yang kedua, kolom yang kedua ni iaitu tajaan, dugaan, perayaan, kesukaan dan juga perniagaan ni semua kata dasar, semua akhir kata dasar A ni jawinya adalah huruf alif ke? Tapi tak ada, kita tak bubuh. Okey, jadi macam mana kita nak buat apabila masuk perkataan imbuhan an? Okey, jelas. Saya harap, saya minta awak buat dulu. Tak apa, masa ni awak hanya buat saja. Kalau awak cuba buat, insya-Allah awak akan faham. Okey, baik, setakat itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga awak semua jelas dengan pelajaran hari ini. Sekiranya awak ada apa-apa sebarang masalah, boleh saja personal kepada saya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah.